Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, tuan-puan dimati Allah sekalian. InsyaAllah bagi memberkati majlis ilmu kita pada pagi yang barakah ini, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita baru selesai membacakan surah Al-Fatihah sebagai surah pembukaan. Al-Fatihah membawa maksud pembukaan. Dan surah ini juga tuan-puan sekalian sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Kita memulakan dengan memuji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Kemudian ayat yang kedua daripada surah Al-Fatihah, kita menyebutkan kalimah syukur, memuji dan berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala pujian kepadamu ya Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Lalu Allah menjawab bila kita membaca ayat tersebut, Hamidani abdi, hambaku memujiku. Subhanallah. Tuan-tuan sekalian, bila kita memuji Allah, lalu Allah pun menjawab pujian kita itu, hambaku ini memujiku. Soalnya Allah begitu gembira dengan pujian kita. Walaupun Allah tidak memerlukan pujian, tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang kita sebagai hamba yang tahu berterima kasih dan tahu bersyukur. Lalu soalannya, Allah menyebutkan di hadapan para malaikat bahawa hambaku ini memujiku sebagai tanda ataupun sebagai bukti bahawasanya malaikat perlu mengenali hamba-hamba yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, kita ada banyak sebab untuk kita memuji Allah pada pagi ini. Banyak sebab untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah akhirnya. Alhamdulillah akhirnya. Alhamdulillah akhirnya. Tahniah kepada semua sahabat-sahabat. Hari ini 1 Ramadan. Subhanallah, bermula daripada Rejab, kita mula berdoa supaya kita sampai ke bulan Ramadan. Sya'ban kita berdoa. Dan daripada sebelum itu lagi, kita dah mula merasai masa 100 hari nak menuju ke Ramadan. Alhamdulillah tuan-puan sekalian, Allah kabulkan doa kita. Allah kabulkan hajat dan permintaan kita untuk bertemu dengan Ramadan pada kali ini. Subhanallah. Dan hari ini adalah hari pertama tuan-puan sekalian. Hari pertama. Satu permulaan yang sangat penting. Siapa yang pada hari pertamanya, dia telah mulakan malam tadi dengan solat tarawih. Dan mulakan malam tadi dengan tahajud. Walaupun 2 rakaat. Sudah memulakan dengan bacaan Al-Quran. Wallahualam pagi ni mungkin solat subuh berjemaah di masjid atau di surau. Maka insya-Allah, apabila permulaan itu dengan semangat, permulaan itu kemas, langkah permulaan itu kemas, maka insya-Allah langkah seterusnya akan membimbing dan akan membantu kita kekal dalam momentum seperti ini. Jadi, kalau dalam perlumbaan, memang antara tempoh yang paling ataupun saat yang paling penting adalah saat permulaan dan saat perakhiran. Pertengahan tu kadang sekejap slow, sekejap lambat, kan? Sekejap ke depan, sekejap ketinggalan. Kalau berlari contohnya. Tetapi permulaan tu memang penting dan penutup seolahnya tergantung kepada bagaimana kita bermula. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, Alhamdulillah. Saya nak ucap tahniah juga sahabat-sahabat yang hadir ni. Masya Allah. Lebih kurang dalam hampir 2,000 ni. Jom kita sebarkan lagi kuliah kita ini, perkongsian ilmu ini. InsyaAllah hari ini hari pertama sempena 1 Ramadan 1445 Hijrah.
Kita akan mulakan kuliah tadabbur yang pertama, iaitu surah yang pertama dalam juzuk amma ataupun juzuk 30, iaitu surah surah An-Naba, ayat permulaan amma yatasaalun. Surah An-Naba. Jadi insya-Allah, subhanallah. Okey, sebelum kita teruskan lagi, sahabat-sahabat yang baru masuk, kita dah mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Subhanallah. Seterusnya, saya nak minta sahabat-sahabat tuliskan di ruangan komen kesyukuran kita pada hari ini. Subhanallah. Mudah-mudahan dengan itu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, pasti kami akan tambahkan nikmat ke atasmu. Jadi, antara tanda kita bersyukur kepada Allah bukan hanya kita ucap alhamdulillah, bukan hanya kita sekadar mengucapkan terima kasih ya Allah dan sebagainya, tetapi dengan kita menuliskan nikmat Allah. Kita menuliskan nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan dengan nikmat Tuhanmu, maka kamu katakan, kamu khabarkan, kamu beritakan, kamu bagi tahu kepada orang apa nikmat yang kamu syukuri, yang kamu hargai. Subhanallah. Jom kita tulis. Saya nak minta rapatkan sikit. Sorry sebab saya ke belakang tadi. Okey, ini komen di Facebook. Saya nak baca. Subhanallah. Subhanallah. Okey. Ada sahabat daripada Ain Azrin. Ain Azrin kata, salam satu Ramadan semua. Semoga ibadah kita diterima, dipermudahkan Allah. Seku Saza dan sahabat semua bersyukur dapat subuh di masjid bersama anak-anak. Mas Aziz kata, bersyukur dapat solat subuh berjemaah bersama anak-anak hari ini. Subhanallah. Kita tengok lagi. Saya rasa di FB ni ada scammer tu. Sorry lah. Dia macam tu. Ni yang ni. Okay. Subhanallah, Allahumma salli sayyidina Muhammad. Liayana tuliskan, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah Allah pilih kita untuk bertemu Ramadan kali ini. Dapat lagi bernafas di muka bumi ini. Dapat lagi solat subuh. Dapat lagi jumpa suami dan anak-anak. Dapat lagi khidmat pada ahli keluarga. Dapat lagi Allah pilih untuk masuk taman-taman syurga. Allahu Akbar, Allah Maha Baik. Panjang ditulis oleh Liayana. Masya Allah. Semoga Allah kekalkan nikmat yang Puan Liayana tuliskan. Dan Allah tambahkan lagi. Itulah di antara hikmah besar bila kita mensyukuri nikmat Allah. Allah kekalkan nikmat dan Allah tambahkan lagi. Subhanallah. Dah ni dia reply semua orang. Lepas tu dia kata nak berkawan. Okey, Bella Ahmad. Alhamdulillah syukur dapat berkumpul dengan suami, mak, abah dan adik-beradik untuk sahur bersama. Alhamdulillah. Itu macam ada gambar kita tu Bella Ahmad ni. Masya Allah. Okey. Dagi Syahnum Uddin bersyukur dapat berpuasa bersama emak yang berumur 93 tahun. Masya Allah. Syahnum Uddin ni muslimat ke muslimi ni, laki ke perempuan. Bayangkan rezeki dia berpuasa bersama emak yang berumur 93 tahun. Panjang umur ibunya. Masya Allah. Okey, alhamdulillah. Kita tengok pula sahabat di TikTok ni. Sahabat di TikTok ni Masya Allah. Kalau kita tengok ni, awak ambil kerusi dekat bilik ni. Awak masuk. Kalau tak memang krem awak tu. Okey. Kalau dapat ni Norma Yuzi Juso. Alhamdulillah masih diberi nafas, dapat melihat anak-anak, suami, dapat berpuasa, dapat menunaikan ibadah. Masya Allah. Jom kita tuliskan kesyukuran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, pasti kami akan tambahkan nikmat ke atasmu. Jadi kita tuliskan kesyukuran kita pada pagi ini. Apa yang kita rasa 3 perkara yang paling kita syukuri. 3 ke 4 ke 5 ke? Atuk saya 90 tahun. Masya Allah. Backpackers trip. Jom. Dia jawab atuk saya 90 tahun pergi masjid jalan kaki, memasak dan berkebun. Masya Allah. Subhanallah. Ini luar biasa kan. Umur 9 tahun 90.
Kalau saya umur 41, maksudnya saya tak sampai separuh, tak sampai separuh, tapi jalan kaki pergi ke masjid, berkebun lagi dan memasak sendiri. Besarnya Allah berikan Allah berikan kekuatan, rezeki, nikmat. Alhamdulillah dapat bersahur, alhamdulillah dapat bersama keluarga, dapat jumpa Ramadan tahun ini 96 tahun, tapi dah nyanyuk panjang umur. Tok saudara saya pun umur 96 tahun. Ramai rupanya orang umur panjang ni. Mudah-mudahan Allah panjangkan, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Panjangkanlah umur kami dalam keberkatan, dalam kesihatan, dalam ketenangan, dalam kekuatan, dalam keringanan tubuh badan, melaksanakan segala ibadah kepadamu, ya Allah. Amin. Kita memang meminta dengan Allah untuk umur yang panjang. Kita tak pernah lagi orang minta, ya Allah pendekkanlah umurku, ya Allah tak payahlah panjang-panjang, nanti tak larat nak bawa badan. Tak. Semua orang nak umur yang panjang. Dan kalau mengikut kajian, antara umur yang paling banyak umur yang panjang di dunia ni adalah Jepun. Itu antara negara yang dicatat umur paling panjang di dunia, Jepun. Di Jepun ni, tuan-puan sekalian, dia ada satu kafe. Dia ada satu, bukan kafe ya juga, tapi dia ada dia panggil stesen warga emas. Bukan stesen kereta api. Dia ada dia ada tempat memang untuk warga emas lepak. Kat situ ada kafe, kat situ ada tempat dia untuk bersenam, kat situ tempat untuk beraktiviti, aktiviti yang sesuai dengan orang tua. Contoh dia orang duduk kat rumah, kan sunyi. Siap ada van pergi ambil dia kat rumah. Ada pengangkutan. Jadi contohlah dia nak pergi hari tu pukul berapa. So van pergi ambil, dia pun jumpa. Jadi dia jumpa rakan sebaya lah. Nak borak-borak, nak sarapan, lepas tu nak buat aktiviti, nak bersenam, mungkin ada perkongsian-perkongsian motivasi yang sesuai dengan umur mereka, umur yang 80 lebih, 90 lebih, dan kita boleh nampak mereka ini sehat, boleh exercise lagi pagi-pagi, mereka boleh berkebun lagi, dan mereka boleh buat kerja-kerja yang kita nampak orang muda pun kadang tak larat nak buat dalam tempoh yang lama seperti mana orang tua. Tuan-puan sekalian, kita bukanlah nak memuja negara-negara luar, tapi kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi ni yang pergi perang, kebanyakannya umur 60 ke atas tau. 50-60 ke atas. Perang ni perlu tenaga yang kuat. Bahkan tentera-tentera yang terhandal, yang elit pada zaman Nabi, para sahabat tu, mereka ni boleh berperang guna dua tangan. Pedang ni dua tangan. Maksudnya otak kiri kanan ni sama-sama bergerak laju. Kiri kanan sambil berkuda. Nak kata cergas, kuat, sihatnya mereka. Subhanallah. Sebab apa kita kata umur mereka ni 50 lebih ke atas? Sebab Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah masuk umur 53. Dan segala peperangan bermula apabila Nabi dah berpindah ke Madinah. Bukan masa dekat Mekah. Mekah tak ada perang apa lagi. Perang Badar yang pertama pun ketika tahun kedua hijrah. Lepas tu perang Uhud tahun ketiga hijrah. Jadi siri peperangan tu ramai yang terlibat ada di kalangan sahabat Nabi yang rakan sebaya dengan Nabi. Ada yang lebih tua daripada Nabi. Dan setelah Nabi wafat sekalipun, sahabat-sahabat Nabi yang berusia ni bukan hanya menjalankan kerja dakwah di mana di Madinah ataupun di Mekah, tetapi dihantar oleh Sayyidina Umar, oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman jauh sampai ke Jordan kan, sampai ke Palestin, sampai ke China, sampai ke seluruh dunia lah sahabat Nabi ini. Mereka bermusafir, mereka tinggalkan ahli keluarga, ada bawa ahli keluarga untuk menjalankan dakwah supaya satu dunia ini dapat Islam. Satu dunia ini Islam sampai ke setiap pelosok di dunia. Jadi subhanallah, mereka ini bukan hanya di kalangan orang muda, pemuda-pemuda, tapi di kalangan yang kita sebut warga emas, orang tua. Jadi kita sekarang ni masalah orang muda pun tak larat, lembek kan, badan tak cergas, tak kuat, tak fit. Faktor utama pemakanan. Faktor utama kita tahu pemakanan. Sama juga warga Jepun. Diorang ni banyak makan sayur, diorang makan light-light, diorang bukan kuat berempah. Kalau kita makan makanan diorang apa, bento contoh lah kan.
bento ke apa, makanan dia orang lah. Semua rasa like. Sup dia orang pun kalau kita tak tawar macam tu je. Lepas tu dan sup pun tak sayur bukan letak. Kan? Maksudnya sayur-sayur hijau, sayur-sayur macam tu. Lepas tu nasi dia, lepas tu dia masak apa, ikan ke apa, dia banyak macam bakar ataupun rebus. Dia masak simple. Kita kan masak kita complicated kan. Rempah banyak, itu banyak, ini banyak. Jadi sebenarnya nak digest pun berat. Untuk jangka masa yang panjang untuk kesihatan tu tak bagus. Tapi kita nak ubah juga budaya makan. Kalau tak cukup rasa tu macam komplain, tak cukup rasa ni, tak cukup manis, tak cukup masin, tak cukup masam, tak cukup pedas, tak cukup kick, tak cukup kau. Macam itulah sebab budaya makan kita dah macam tu. Dan Nabi pun pesan, tidak ada kantung yang lebih buruk yang diisi oleh umatku melainkan perut mereka. Jadi faktor makanan, faktor gaya hidup kita, kurang exercise, kurang itu ini, macam-macam. Tapi di waktu yang sama, kalau anda cari dekat Jepun ni, tak jauh daripada Tokyo, tak jauh juga daripada Gunung Fujiyama. Kalau siapa yang pergi ke Gunung Fujiyama tu kan, gunung cantik, besar, tinggi tu, kalau siapa yang pergi Gunung Fujiyama, balik daripada Fujiyama tu, ada satu laluan ni, dia ada banyak laluan lah. Bila lalu satu laluan ni hutan, lepas tu anda akan nampak daripada tepi jalan, okay, ni jalan raya lah, ni jalan raya kan. Lepas tu ada pokok-pokok banyak kan, pokok ni kita tahu itu hutan, tapi hutannya cantik lah, bersih lah hutan. Di setiap batang pokok ni, tuan-tuan sekalian, di setiap batang pokok dari luar ni, bukan satu dua, banyak batang pokok ni, akan ada tali yang mengikat pokok tu. Okey. Tahu tak tali tu apa? Ada tali yang mengikat pokok ni. Tali tu dia macam jatuh ke bawah, berjuntai jatuh ke bawah tali tu. Maksudnya bukanlah tali yang tegang tau. Di situ adalah namanya hutan bunuh diri. Orang yang nak bunuh diri, dia akan ikat dirinya pada tali tersebut dan dia akan masuk ke dalam hutan sampai ke dalam. Sekiranya dia tak jadi nak bunuh diri, dia akan keluar balik menggunakan tali yang diikat tu. Faham? Dia orang bunuh diri macam mana dalam hutan tu, sama ada dia gantung, maksudnya dia gantung kat pokok kepala, tapi kebanyakannya overdose. Mereka akan makan racun ataupun overdose dengan dadah, tapi kebanyakan mereka akan makan racun. Lepas tu hutan ni, tuan-puan sekalian, polis pun tak pergi, ahli keluarga pun tak pergi. Maksudnya memang dia akan mereput mati macam tu je. Bukannya bila ada kematian pergi uruskan mayat, bawa pergi ke hospital, kenapa si keluarga tak membusuk kat situ je, terbiar macam tu je, sebab terlalu ramai, terlalu banyak. Jadi tadi saya cerita pasal kualiti hidup kan. Kualiti hidup, mereka boleh panjang umur, sihat walafiat. Tetapi yang tidak ada di sana adalah keseimbangan dari sudut agama. Keseimbangan dari sudut agama, tuan-puan sekalian. Sebab itu kekuatan utama manusia, walaupun mereka kaya, negara kaya, ramai yang kaya, mereka menguasai ekonomi dunia. Cuba sebut je nama apa bukan daripada Jepun. Toyota Jepun, lagi Mitsubishi Jepun kan, Yamaha, Honda, Sony, Ion Mall tu semua satu dunia. Ion Mall tu apa lagi? Maksudnya mereka menguasai ekonomi dunia. Mereka memang negara kaya apa semua, tapi yang tidak ada dalam diri mereka adalah kekuatan keimanan kepada Allah. Itu yang saya nak sebutkan, tuan-puan dimati Allah sekalian, pagi ini nikmat yang begitu besar kita dapat, nikmat yang begitu hebat dan mulia yang Allah berikan. Apabila kita masih lagi hidup di dalam Islam. Kita masih Islam, anda Islam, saya Islam. Syukur, Alhamdulillah. Allah masih kekalkan Islam dalam diri kita. Dalam waktu yang sama, ramai umat Islam yang murtad saban hari. Saban hari ramai ya, pemuda-pemudi, remaja keluar daripada Islam tanpa pengetahuan ibu dan ayah. Yang kedua, syukur Allah masih berikan kita iman dan taqwa.
Iman dan taqwa. Iman kepercayaan, taqwa rasa takut, rasa gerun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini kita akan tadabbur surah An-Naba ini, mudah-mudahan bertambah gerun kita kepada Allah dan kepada amaran Allah dan kepada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih hidupkan kita pada hari yang dinantikan oleh seluruh umat Islam, iaitu hari pertama di bulan Ramadan yang barakah ini. Hari pertama di bulan Ramadan yang barakah ini. Alhamdulillah, kita tengok tab-tab ni di TikTok ni 78k lambat lagi ni tu apa sekian, kita nak sampai 1 million. Jom sahabat-sahabat, kita kuatkan balik engagement laman rasmi dakwah kita ni, sahabat-sahabat ekspedisi excellent pejuang dakwah cyber. Ini belum tukar lagi, saya minta tukar ayat infak tu. Tak, minta tolong sahabat-sahabat kamu pun minta semua tim hijrah hadir. Ya, hadir di FB ataupun di IG. Masya Allah. Ya, dan ramai orang Jepun masuk Islam. Alhamdulillah. Ramai orang Korea, ramai umat Islam, manusia dah mula mengenal dan masuk Islam, insya-Allah. Kalau di Jepun, persen Islam lebih kurang bawah 5% ya, untuk makluman. Kat Jepun, yang Muslim bawah 5%, sangat sikit. Bawah 5% ataupun bawah 10%. 10% memang tak sampailah. Jadi perjuangan kita masih banyak, walaupun Jepun tu bukan negara Islam, bukan majoriti umat Islam, tetapi akhlak mereka, tata cara kehidupan mereka, budaya mereka, attitude mereka tu adalah attitude umat Islam. Masya Allah. Ada yang tak boleh lambang agama. Subhanallah. Jadi itulah sikit sebanyak antara pengalaman yang saya lalui. Jadi pengetahuan sikit tentang negara Jepun. Wallahu alam. Cuma yang saya nak mention adalah kita perlu meninggikan rasa syukur kita kepada Allah, sebab nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taqwa adalah nikmat yang paling utama. Itu rezeki yang paling besar Tuhan pasal Allah rizkikan kita. Jadi kalau pun sekarang hidup kita dalam keadaan sedih, tak cukup, susah, sempit, tengah kecewa, tengah down, kita ada sesuatu yang sangat berharga dalam diri kita. Tidak ada yang lebih berharga melebihi daripada nikmat iman, nikmat Islam. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebab apa? Kita sedih, kecewa, down macam mana pun, insya-Allah antara umat yang paling sikit, jarang sangat. Kalau kat Malaysia ni susah lah. Sama juga di seluruh dunia. Yang paling sedikit bunuh diri, paling sedikit bunuh diri adalah umat Islam. Paling sikit. Macam mana pun nak katanya, sebenarnya hebat cara didikan Rasulullah SAW kepada umatnya, menanam rasa takut tentang azab bagi orang yang melakukan perkara yang melampaui batas. Hebat Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang kepercayaan dan keimanan tentang adanya balasan di alam barzakh, adanya balasan di akhirat kelak. Sebab itulah sedih macam mana, rasa nak mati macam mana pun, kita ni rasa tak nak hidup dah. Saya tak nak hidup dah. Tak ada erti dah saya hidup, ayat kita. Tak ada erti dah saya hidup. Lebih baik saya mati. Kan? Kau dah stres sangat tu. Saya tak ada apa-apa dah lagi hidup kat dunia ni. Itu, ini, dibuang kerja, dibuang orang, terbuang, rasa itu, ini. Tapi Alhamdulillah, kita tetap bangun dan bangkit. Kita tetap melalui hari demi hari. Subhanallah. Ada orang pernah tanya saya, Ustazah, ada saudara dia bunuh diri. Suami ataupun tanya isteri dia bunuh diri ataupun isteri suami dia bunuh diri, macam mana tak ke anak? Dia kata, Ustazah, sebenarnya tak sihat, dia ada tekanan. Jadi dalam situasi tersebut, mudah-mudahan Allah ampunkan. Lagi-lagi sebab dibuat dalam keadaan tak sedar dan tekanan. Jadi kita tak boleh nak lansam semua ya. Okey, subhanallah. Tuan-puan sekalian, satu Ramadan, kenapa saya bawa topik, saya sentuh benda yang sensitif dan berat ni? Supaya kita berfikir, tuan-puan sekalian. Berfikir. Walaupun seseorang itu diberikan nikmat kekayaan, nikmat harta benda, nikmat sehat tubuh badan, nikmat umur yang panjang, nikmat itu ini, tetapi kalau tak ada nikmat iman di dalam hati, kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada wujudnya malaikat, kepercayaan kepada Nabi Muhammad, kepercayaan pada kitab, kepercayaan kepada hari kiamat, kepercayaan pada qada dan qadar Allah, maka
Kita tak tahu dah kita sekarang ni sebenarnya duduk dalam position mana, dalam situasi mana. Sebab itu nikmat yang paling besar. Yang kita duduk belajar daripada kecil tu, rukun iman, rukun Islam. Rupanya benda itu meresap dalam hati kita sekarang. Duduk dalam hati kita. Kalaupun saat kita tak ada orang keliling kita, kita tak tahu nak minta tolong siapa. Kita tak tahu kita nak bertanya pada siapa, mengadu pada siapa. Sekurang-kurangnya kita masih boleh sebut nama Allah. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Bayangkan orang ateis. Bayangkan orang-orang yang tidak ada Tuhan, yang dia sendiri ragui pada Tuhan. Kita boleh tengok banyak mana filem marah Tuhan. Kan? Dia boleh cabar Tuhan. Kalau kau betul Tuhan, kau tunjukkan kuasa kau, kau kena tolong bla 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 bla. Ramai mana yang komplain Tuhan, yang ubah-ubah cerita pasal Tuhan, yang lukis Tuhan. Sekurang-kurangnya kita, tuan-tuan sekalian, kan, saat kita tak minta tolong siapa, dah terduduk, kita masih lagi boleh menyeru. Dan seruan kita itu, kita tak ragu, betul tak? Bila kita sebut, Ya Allah, Allah, kita tak rasa ragu-ragu. Kita rasa macam boleh melepaskan kepada Allah. Kita rasa kita boleh menyandarkan kepada Allah. Kita rasa macam lega walaupun tak nampak jalan lagi. Rasa lega, rasa macam ada satu beban tu diangkat. Masya Allah. Subhanallah. Sebab kita tahu Allah yang kita seru itu ada Tuhan yang Maha Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Azim, Al-Azim, Al-Jabbar, yang Maha Perkasa, yang Maha Hebat, yang Maha segala-galanya, yang Maha memiliki. Laisa lahu kamitslihi syai'un wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang menyamainya dan Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Alhamdulillah. Okay, itu sedikit ilmu berkaitan dengan keimanan dan itu nikmat dan rezeki yang paling besar. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Tadi kita dah mulakan dengan surah Al-Fatihah. Seperti biasa kita akan membacakan ayatul kursi. Baca ayatul kursi sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Selesai membaca ayatul kursi, kita tahu Al-Fatihah dah. Ni ayat kursi. Oh, baca Al-Fatihah. Allah Akbar, kepala dah ke mana? Saya nak baca ayat kursi kan. Baca Al-Fatihah sampai habis. Okey, minta maaf. Itu saya nak guna whiteboard tu, sorry. Kita cabutkan tu je, saya ada nak conteng sikit. Allahu Akbar. Saya tadi biasalah subuh kan, macam biasa kita nak pergi surau. Keluar je, saya terus macam ni tau, tak stabil. Lepas tu kepala dia macam bukan depan, biasa depan, tapi ni belakang. Dia berdenyut gitu. Subhanallah. Kejap, nanti saya dah ada nak tulis tu. Awak bawa ke sinilah, ke sini, sebelah kepada whiteboard ni. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, kita baca ayatul kursi. Al-Fatihah kita dah sebutkan fadilat dia. Selalu dah kita sebutkan fadilat suratul Fatihah. Subhanallah. Dia sebagai surah syifa, penyembuhan kepada penyakit zahir dan batin. Surah Al-Fatihah adalah surah yang dinamakan surah cahaya. Ada malaikat yang datang jumpa Nabi, yang mana ketika itu malaikat Jibril ada bersama dengan Nabi SAW. Lalu malaikat Jibril pun berkata, telah turun. Malaikat Jibril kata gini, terbuka pintu langit, yang mana pintu langit ni tak pernah dibuka. Lepas tu turunlah seorang malaikat. Lalu malaikat Jibril kata, malaikat ni tak pernah turun ni. Pintu langit ni tak pernah terbuka dan malaikat ni tak pernah turun. Maksudnya Allah utuskan malaikat yang selama ni duduk kat langit. Ada malaikat yang memang selalu diturunkan di bumi. Allah perintahkan untuk dia turunkan hujan mungkin, untuk uruskan urusan sekian-sekian. Tapi ada malaikat yang memang kerjanya adalah ibadah dan melaksanakan perintah Allah bukan di bumi.
Sebab itu satu hari bila malaikat Jibril, ini sahabat Nabi cerita dan hadis ni ada hadis yang sahih. Malaikat Jibril ni duduk dengan Nabi. Lepas tu malaikat Jibril berkata, oh terbuka pintu langit yang tak pernah dibuka sebelum ini. Kemudian turunlah malaikat yang tidak pernah turun sebelum ini. Lalu malaikat itu pun pergi menghadap Nabi lalu berkata, Ya Rasulullah, Ya Muhammad, telah diberikan kepadamu dua cahaya yang tidak pernah diberikan kepada mana-mana Nabi sebelum ini. Hebat. Ada tiga tak pernah kat sini. Pintu langit tu tak pernah dibuka. Malaikat tu tak pernah turun. Kemudian malaikat tu cakap, kamu diberikan wahai Muhammad dua cahaya yang tak pernah diturunkan kepada mana-mana Nabi sebelum ini. Hanya kamu je dapat dua cahaya ni. Lalu malaikat tersebut menjawab, cahaya yang pertama iaitu suratul Fatihah. Ia adalah cahaya yang menerangi hidup kita di dunia dan menerangi hidup kita di alam barzakh dan menerangi hidup kita di akhirat kelak. Itu surah cahaya yang pertama. Dan yang kedua, malaikat itu menyebutkan cahaya yang kedua iaitu ayat kedua yang terakhir surah Al-Baqarah. Dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Okey, jadi sekarang kita nak baca ayatul kursi. Kita nak baca ayatul kursi. Al-Fatihah kita dah baca. Ayatul kursi itu jawapan Nabi SAW bila ditanya Rasulullah, apakah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran? Nabi jawab, ayatul kursi. Jadi, surah paling agung, surah Al-Fatihah. Ayatul kursi, ayat paling agung. Jom baca ayatul kursi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Seterusnya kita akan membacakan hadis Nabi yang kita baca. Alang-alang kita baca dah hadis tu kan, yang mana Nabi sebut dua cahaya tu. Malaikat tu kata kamu diberikan dua cahaya, iaitu pertama surah Al-Fatihah, kedua dua ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah. Sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na. غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Subhanallah. Di IG tak ada suara, ya, view makin turun. Di TikTok pun sama, tak di like. Subhanallah. Tak apa, nanti tim kita akan tengok macam mana. Tuan-puan dimati Allah sekalian, jom kita capai hari ini. Sekarang 5,000 lebih yang hadir, 3,000, 4,500 betul. Jom hari ini kita cuba sempena satu Ramadan, kita fighting, kita cuba pecahkan balik rekod kita, kita naikkan balik engagement. Excellent, pejuang dakwah cyber. Anda adalah pejuang dakwah, sama-sama berjuang untuk medan dakwah ni. Untuk makluman, sebenarnya semua media sosial Ustazah Asma Harun ni dibenam jatuh sangat, rendah sangat, sampai live kita orang tak nampak, posting kita juga tak nampak. Tetapi jika anda membantu, insya-Allah sama-sama naikkan reach, teruskan komen, beri emoji. Kalau di TikTok ni
tap sampai 1 million. Di FB juga sama. Terima kasih yang infak star. Kami akan manfaatkan kami akan manfaatkan star sebagai satu wakaf Tuan Puan untuk gerak kerja dakwah fi sabilillah ini. Jadi terima kasih juga kepada sahabat di IG semualah yang terus memberikan sokongan. Jadi hari ini adalah 1 Ramadan 1445 Hijrah. Kita dah maklumkan semalam bahawa sepanjang Ramadan ini kita akan buat kuliah tadabbur juzuk 30. Dan hari ini adalah surah yang pertama, iaitu surah An-Naba yang bermaksud berita besar. Tuan-puan, insya-Allah kita akan tadabbur satu surah satu hari, tetapi ada juga satu hari kita buat 3 surah dan sebagainya, supaya sepanjang Ramadan kita boleh khatam juzuk 30 untuk tadabbur. Jadi program ini percuma, terbuka kepada semua setiap pagi Isnin sehingga hari Jumaat. Isnin sehingga hari Jumaat jam 7 pagi kita akan bermula. Tengoklah, mungkin sampai 1 jam, sejam setengah ataupun 2 jam. Kita tengok situasi. Okey, Alhamdulillah kita dah baca surah Al-Fatihah, Ayatul Kursi dan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah yang Nabi sebut, malaikat sebut itu adalah surah 2 cahaya. Dan sekarang kita akan baca 3 kul sebanyak 3 kali. Ini disebut dalam hadis Nabi, siapa yang membaca Qul huwallah, Qul a'udzubil falaq, Qul a'udzubin nas 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang ataupun malam, maka dia akan diberikan kecukupan daripada segala sesuatu, dan dia diberikan perlindungan daripada segala sesuatu. Jom kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuan-puan sekalian, masya-Allah, setiap kita boleh baca. Ada yang tanya uzur apa, semua boleh baca. Ulang 3 kali ya. Sambil-sambil anda time, anda tap, anda bagi emoji, kita ulang baca. Tadi kita baca 2 kali sebab saya tengok ada orang dia ingat uzur tak boleh baca. Boleh baca. Ayatul Kursi, surah Al-Fatihah, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah tu pun boleh baca. Niat zikir sebab ini surah ataupun ayat yang mana disebutkan fadilatnya secara khusus. Maka surah-surah ini kita boleh niatkan sebagai doa ataupun zikir. Boleh. Jangan ragu-ragu, baca, dapat pahala. Bukan baca tak dapat pahala, dapat, pasti dapat. Jadi bersangka baik dengan Allah, Allah berikan pahala yang berganda lagi-lagi di bulan Ramadan ni. So tuan-puan sekalian, sekali lagi satu surah lagi, surah Ikhlas, lepas tu kita sambung Al-Falaq dan sambung An-Nas. Di waktu yang sama kita nak mula pusing kamera kita sebab kita nak pergi ke whiteboard, kita nak masuk kelas tadabbur Al-Quran kita. Tapi ini memang tinggi kan, dia tak boleh nak diturunkan kan, tapi tak apa, saya akan guna banyak sini. Subhanallah. Dalam tempoh tu kita akan ubah surah ini. Yang ni lepas tu bacaan ni dek, awak sambung juga sikit sambil-sambil. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kat sini. Okey, surah An-Nas pula 3 kali tuan-puan sekalian. Fadilatnya besar ni, 3 kul baca 3 kali ni. Fadilatnya kita akan diberikan cahaya, diberikan
cahaya, diberikan perlindungan, kecukupan daripada segala sesuatu. Okey, baca lagi surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. 2 kali lagi dik baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Okey, alhamdulillah, subhanallah. Yang tu kena alihkan meja, lepas tu kena ke belakang. Kau tak memang rapat sangat ni. Okey, tuan-puan muslimin muslimat mati Allah sekalian. First, saya nak pergi kat whiteboard ni. Tadi kan kita mulakan mukadimah. Alhamdulillah, Allah izinkan kita tadi, kita kupas sikit yang berkaitan dengan yang kita sebutkan tadi pasal nikmat tu kan. Okey. Okey. Tadi kan kita sebut kita punya impian, contoh saya tulis impian, kita punya impian. Apa kita punya impian? Okey. Saya tanya kamu je lah ataupun siapa-siapa boleh komen Okey. Apa impian? Kalau rumah kamu nak, saya tanya rumah, nak rumah macam mana? Luas. Okey, luas. Berapa tingkat? 2 tingkat. Lagi? Ada halaman. Ada halaman kan? Nak ada tempat menanam apa semua lagi? Oh, ada surau kat rumah. Okey, lagi? Nak ada kolam renang? Oh, ada library kat rumah. Lagi? Kolam renang. Oh, ada kolam renang. Kan sebab sedap ni kalau kita ada privacy kolam renang. Ada lagi spesifik? Ada gym. Ada gym. Masya Allah. Okey. Baik. Itu kalau rumah. Lagi kalau kereta pula. Akil, awak nak kereta apa? Sport. Kereta sport. Awak minat kereta apa sport? Kereta sport apa awak nak? Kita nak doa ni. Tuan puan yang tengok pun boleh komen juga. BMW. Oh, sport BMW. BMW ada sport. Ada. Oh, kau main lagi. BMW sport. Okey. Lagi? Awak nak kereta apa lagi? Ni? Tesla. Tesla. Dia nak Tesla. Okey, lagi? Range Rover. Lawa kan Range Rover? Okey. GTR? GTR tu kereta apa? Kereta sport. Kereta sport. Ya. Amboi, mesti awak pengaruh Korea. Lagi? Mustang. Okey. Oh, banyak dah tu. Okey. Lepas tu, kalau pasangan, kita ada impian pada pasangan kan? Okey. Kita nak pasangan macam mana? Cuba. Cantik. Okey, lagi kalau lelaki handsome lah. Lagi? Akhlak mulia komen. Okey, akhlak mulia. Lagi? Jujur. Ya. Tulis je tak apa. Kaya. Lepas tu? Apa dia? Mira nak tinggi. Mulia nak tinggi. Okey, rajin. Lagi? Penyayang, beragama.
Penyayang ataupun romantik. Orang perempuan suka kan? Romantik. Okey, pandai masak. Ya, sebab kita ni tulis benda jujur ni. Bukan kalau yang pandai masak. Okey. Kita cakap benda yang jujur. Kalau tak, mesti kita sebut solat 5 waktu, baca Quran setiap hari, banyak selawat, berjuang jalan Allah. Ini kita jawab jujur, manusia berkeinginan, impian. Okey. Lepas tu pasangan, kereta, rumah, apa lagi? Apa lagi? Pergi haji, pergi umrah. Pergi haji, pergi umrah. Betul lah tu. Nah, impian kita haji. Kan? Lepas tu kita nak pergi umrah. Travel. Kita sebut travel kan? Nak pergi travel. Nak pergi travel ke mana? Travel mana nak pergi? Korea. Lagi? Swiss. Lagi? Ramai yang komen Korea. Oh, ramai Korea. Lagi nak pergi mana lagi? Dubai, Palestin. Dubai. Okey, Palestin sebenarnya dekat sini jugalah. Palestin. Okey. Saya pun tak pernah sampai ni. Palestin, Haji Mekah, Madinah, Palestin dah sampai. Okey, London. Lagi? Turki. Greece. Norway. Oh, macam-macam. Okey, tak apalah. Lagi satu lagi. Apa lagi? Impian besar. Kita nak sangat. Tak, apa? Kewangan. Kewangan. Nak ada simpanan berapa? Oh, 1 juta. Betul 1 juta. Cukup 1 juta. Wah, tengok 1 bilion nak. Lagi nak apa? Bebas hutang. Bebas hutang. Lagi? Okey. Saya nak kita buat list ni kan. Contohlah kita pergi list kereta je dulu. Yang buat list kereta. Dah dapat ke Sport BMW ni? Dah dapat Tesla? Dah dapat Range Rover ni? Belum kan? GTR Mustang. Okey, yang tadi bila saya cakap pasal pasangan, awak kan belum kahwin Munirah. Akil belum kahwin. Semuanya awak dah dapat belum ni? Belum lagi kan? Okey, pasal rumah ni, awak list ni. Luas 2 tingkat, ada halaman, surau, library, kolam renang, gym ni. Dah dapat? Dapat tak? Belum dapat. Okey, haji dah dapat? Umrah? Awak dah? Kamu belum umrah lagi. Apa tak lagi Palestin? Ni, Greece, Turki, London ni dah pergi? Belum. Lepas tu bebas hutang 1 bilion 1 juta? Tak ada. Saya rasa semua list ni daripada tadi ni, kalau antara awak bertiga, kita tak tanya yang tengah live ni, satu je impian yang baru tercapai, itu pun Husna, iaitu umrah. Ibaratnya macam tu. Tapi Husna dah nikah, ada dah ni. Handsome, ada akhlak baik, ada apa semua ni ada ni. Ada yang tak ada. Okey, tuan-puan sekalian, apa tujuan saya buat list ni? Kenapa saya nak kita faham? Saya pun belajar memahami ni selalu. Adakah kebahagiaan kita terletak apabila kita dapat semua ni, impian kita? Tak. Tak ada jaminan satu. Satu lagi, sekarang pun kalau kita tanya diri kita, bahagia tak? Bahagia? Bahagia? Padahal tak ada lagi ni. Kita letak impian ni, tak dapat, tak tahulah bila dapat. Tapi bila tanya impian tu kan, cita-cita impian tu kan, berangan tu kan percuma. Tapi hebatnya umat Islam. Hebatnya kita umat Islam. Sebab kita dah ditanam daripada kecil. Kita belajar berakidah tentang adanya hari akhirat. Adanya syurga. Contohlah, ada orang, dia nak rumah ni luas 2 tingkat. Tapi sampai tua duduk rumah flat. Duduk rumah flat, kos rendah. Umur 60, 70 kan kita buat sahabat amal care apa semua kan. Kalau tanya makcik tu, umur dah 70, 80, makcik nak rumah macam mana? Kalau boleh naklah rumah besar sikit ni tak pernah ada rumah ada laman. Orang lain boleh nanam Makcik umur macam ni kena naik lagi tingkat 3, tingkat 4 contoh. Dia tetap ada impian tu walaupun umur 50, 60. Tapi dia tetap senyum, jalani kehidupan seperti biasa. Itu hebatnya Islam. Sebab apa? Kita masih ada harapan. Tak dapat dunia, dapat ke akhirat. Tak dapat di dunia, dapat di syurga. Maksudnya,
ini kamu tetap letak je akhir. Kamu nak sport BMW kan? BMW Sport kan? Tapi kamu tak adalah selagi tak dapat tak bahagia. Tak adalah selagi tak dapat stres, lagi tak dapat mengamuk, lagi tak dapat kerja gila-gila. Taklah. Tapi walaupun impian itu tetap impian, tetapi keimanan bagi kita, tak apa, tak dapat kat dunia. Walaupun kita tak sebut dekat mulut, walaupun kita tak tulis ayat, tak apalah, tak dapat kat dunia, dapat kat syurga. Tetapi kita dah tahu dah. Allah dah letak dah dalam keyakinan dan keimanan kita bahawasanya kat syurga. So apa nak ni lebih pada ning lagi. Bukan sekadar 1 bilion tak tahulah berapa. Kita akan dapat lebih daripada ni, berganda-ganda rumah tak tahu. Sebab apa? Kita tahu hadis Nabi, hadis yang sahih, yang mana Nabi bercerita tentang, Nabi cerita tentang apa? Tentang lelaki yang terakhir keluar pada neraka, terakhir masuk syurga tu. Luas syurga dia, sampai Nabi ketawa, sampai Nabi gelak. Nabi baca hadis tu. Nanti kita akan bacakan hadis ni. Tentang kisah, dan ia merupakan hadis yang sahih, kisah bagaimana seorang lelaki yang terakhir keluar daripada neraka, dan dia terakhir masuk syurga. Dan keluasan syurganya sebesar mana? Tuan-puan sekalian. Ada jumpa kan? Mari saya bacakan hadis ini. Masya Allah. Kisah ini diceritakan di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebuah kisah yang membuatkan Rasulullah ketawa sehingga nampak gigi geraham baginda. Tuan-puan, gigi geraham ni kat mana? Ini gigi kapak panggil. Gigi depan. Pasal gigi taring. Geraham tu belakang tu. Kalau orang ketawa sampai nampak gigi geraham, ketawa kecil ke ketawa besar? Maksudnya macam mana? Macam mana? Maksudnya ketawa bersungguh-sungguh. Maksudnya Nabi tak boleh menahan sampai nampak gigi geraham. Nabi Ibnu Mas'ud menceritakan sebuah kisah yang membuatkan Rasulullah ketawa sehingga nampak gigi geraham baginda. Dikatakan bahawa ia merupakan kisah tentang ahli syurga yang paling rendah kedudukannya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tahu tentang orang yang terakhir akan keluar daripada neraka. Maksud aku tahu tu Nabi diberitahu. Mungkin malaikat Jibril beritahu, ataupun Nabi diperlihatkan dalam mimpi kadang-kadang, ataupun diperlihatkan dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Tapi itu kalau cerita daripada Nabi tentang syurga neraka, para ulama akan kata sama ada Nabi diperlihatkan masa peristiwa Isra' Mi'raj, ataupun Nabi diperlihatkan dalam mimpi, ataupun daripada perkhabaran para malaikat. Jadi tuan-puan sekalian, mari kita dengar kisah menarik sampai Nabi ketawa, sampai nampak gigi geraham. Okey. Nabi cerita, sesungguhnya aku tahu tentang orang terakhir yang akan keluar daripada neraka, dan orang yang terakhir masuk syurga. Dia orang last ni. Tak tahu dosa apa yang dia buat. Mesti paling teruk, paling banyak dosa, paling dahsyat, sampai dia orang terakhir masuk ke dalam syurga. Dia adalah seorang lelaki yang akan keluar daripada neraka dalam keadaan merangkak. Dah lama terseksa dalam neraka, keluar dalam keadaan merangkak. Lalu Allah berkata, maksudnya hadis Nabi ini ada campur hadis Nabi dengan hadis Qudsi. Lalu Allah berfirman, pergilah dan masuklah ke dalam syurga. Allah berfirman kepada lelaki tersebut yang keluar daripada neraka, lelaki terakhir dan terakhir nak masuk syurga, yang kekal dalam neraka tu ramai lagi lah tuan-puan sekalian. Al-kafirun, al-musyrikun, al-munafikun. Ini yang ada juga sekelumit iman dalam hatinya. Yang ini ada juga dia orang Islam, dia tapi dia buat maksiat, tak tahu maksiat apa. Kita jangan terfikir, kalau aku jadi orang last tu pun okey lah. Asal boleh masuk syurga, last pun last lah. Jangan terlintas sebab kita tak akan mampu menahan beratnya api neraka walaupun satu saat, tuan-puan sekalian. Sekarang ni ada api marak besar, menirah, saya kata, okey masuk kejap, 2 saat, nak masuk. Api besar ni saya kata, alah awak masuk 2 saat, sekejap je awak masuk, keluar. Kita takkan sanggup. Kalau api lilin tu bolehlah gitu, gini, gitu, gini kan. Tu pun berapa lama boleh bertahan? Betul kan? Maksudnya, jadi kita takkan mampu sebab apa? Kepanasan api di akhirat 70 kali ganda. 70 kali ganda kepanasan. Hari ini kalau panas api yang kita masak tu berapa darjah 100. 100 takat didih. Itu kalau air panas. Kalau api 100 lebih kot. Lebih pada 100 kan? Takat didih ataupun kepanasan. Itu baru nisbah 1/70. Bayangkan digandakan 70 kali ganda. Bahkan kepanasan api neraka kalau kena percikan macam bunga api tu,
digambarkan kalau percikan bunga api tu, yang percikan tu, bunga api tu kan kalau kena kita tak rasa apa-apa. Jatuh ke bumi, percikan api neraka jatuh ke bumi, hancur lebur bumi ni. Kita akan mampu menampung. Jadi, jangan pula kita bila dengar, oh orang terakhir. Sebab saya nak ceritakan ya, Nabi ceritakan bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada orang yang terakhir, paling lama di azab. Orang terakhir masuk syurga. Okey, Allah pun berfirman kepada orang yang terakhir ni keluar mengangkat-angkat. Allah berfirman. Lalu Allah berkata, pergilah dan masuklah ke dalam syurga. Lalu lelaki itu pergi ke syurga. Tetapi dia membayangkan bahawa syurga telah penuh. Lelaki itu pun kembali kepada Allah. Lalu berkata, wahai Tuhan, aku mendapati syurga telah penuh. Lalu Allah berkata lagi, pergilah dan masuklah ke dalam syurga. Lalu lelaki itu pun pergilah nak menuju ke syurga. Lepas tu dia bayangkan syurga dah penuh. Maksudnya dia pergi menuju ke syurga. Duduk luar syurga tu dia tak masuk. Dia kata, syurga dah penuh ni. Aku orang lah. Saya hari nampak orang kan seorang-seorang masuk syurga. Bukan sikit. Ramai. Syurga dah penuh ni. 2 kali tuan-tuan sekalian Allah suruh dia masuk syurga. Dia kembali pada Allah. Ya Allah, syurga dah penuh kot. 2 kali tuan sekalian. Sebab itu Nabi gelak. Nabi gelak. Maksudnya comel sangat ni. Lelaki itu pun kembali kepada Allah kali ketiga. Lalu berkata, wahai Tuhan, aku mendapati syurga dah penuh. 3 kali. Dia pergi jumpa Allah dengan ayat yang sama, syurga dah penuh. Lalu Allah pun berfirman kepadanya. Lalu Allah berfirman, pergilah, fayaqulu idhhab fadkhulil jannah, pergilah dan masuklah ke dalam syurga. Sesungguhnya engkau seperti dunia dan 10 kali gandanya. Lelaki itu berkata, adakah engkau mempermainkan aku, ya Allah? Kau main-main ke ni, ya Allah? Itu yang Nabi gelak tu. Atau adakah engkau mempamerkan aku atau mentertawakan aku sedangkan engkau maharaja? Masya Allah. Hadis sahih riwayat Bukhari 6571. Tuan-puan dimati Allah sekalian, mari kita bagi perhatian balik ni. Pemuda yang terakhir merangkak-rangkak keluar daripada neraka dan terakhir akan masuk ke syurga. Lalu Allah berfirman kepadanya, masuklah ke dalam syurga. Pergilah ke syurga. Kau boleh masuk syurga. Lepas tu dia menuju ke syurga, dia tak masuk. Lepas tu dia patah balik. Dia kata kepada Allah. Kali pertama, ya Allah, syurga dah penuh. Lepas tu Allah perintahkan lagi, pergilah masuk ke dalam syurga. Pergi masuk ke dalam syurga. Lepas tu dia pergi, dia pun patah balik. Ya Allah, syurga dah penuh. 2 kali. Comel kan? Maksud saya comel. Itulah suasana kita di akhirat besok. Kita boleh bercakap langsung dengan Allah. Kita boleh berbual langsung dengan Allah. Kita boleh bertanya langsung dengan Allah. Dan itu disebutkan nikmat yang tertinggi di syurga. Kita akan bertemu dan melihat langsung Allah pencipta kita. Yang kita sebut nikmat dunia, nikmat syurga, tuan-tuan sekalian, digambarkan ya dalam hadis, nanti boleh cari. Nikmat syurga memang nikmat, tapi apabila dapat melihat Tuhan, melihat Allah, segala nikmat syurga semua tersirna. Semua nikmat syurga, semua orang kata hilang. Syurga itu penuh nikmat, tapi nikmat tidak boleh terbanding seluruh nikmat syurga itu dengan nikmat melihat Rabb. Itu nikmat paling agung apabila kita berada di syurga. Subhanallah. Okey, melihat Allah Subhanahu Wa Taala di syurga. Pada hari akhirat itu muka orang beriman berseri-seri melihat kepada Tuhannya. Ini surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Untuk orang-orang yang berusaha menjadikan amalnya baik, akan dikurniakan segala kebaikan serta satu tambahan yang mulia. Yang mana disebutkan tambahan yang mulia itu, nikmat paling agung itu adalah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada hadis Nabi SAW, hadis sahih Muslim 181. Apabila seorang ahli syurga memasuki syurga, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, apakah kamu ingin aku tambahkan lagi nikmat kepadamu? Mereka menjawab, tidakkah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, ya Allah? Tidakkah engkau telah memasukkan kami ke dalam syurga dan menyelamatkan kami daripada api neraka? Allah tanya ni kepada seorang ahli syurga, nak tambah lagi ke nikmat? Nikmat sedia ada dah cukup belum? Lalu dijawab, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami, membuatkan kami berseri-seri? Dan bukankah engkau telah menyelamatkan kami daripada neraka? Dan bukankah engkau telah masukkan kami dalam syurga? Maksudnya nikmat apa lagi yang nak ni? Nikmat ni dah tak terperi dah ni. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala membuka hijab dan menampakkan dirinya. Dan tidaklah mereka itu diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai berbanding nikmat melihat Tuhan mereka. Hadis sahih riwayat Muslim. Sebab itu saya sebut tadi,
Dah masuk nikmat syurga, dah selamat daripada neraka, Allah bersihkan wajah berseri-seri indah putih. Lalu Allah berikan nikmat membuka hijab melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sendiri menyebutkan, hadis Nabi SAW menyebutkan, tidak ada nikmat melebihi daripada nikmat itu. Kita tak boleh nak bayangkan. Tuan-puan sekalian. Okey. Cerita ni, okey, tak apalah cerita ni. Yang sebut tadi tu, lelaki terakhir tu, 2 kali dia kembali kepada Allah. Ya Allah, syurga dah penuh. Ya Allah, syurga dah penuh. Lepas tu, bila dah cakap syurga dah penuh, kali ketiga jumpa Allah, Allah lalu berfirman kepadanya, masuklah ke dalam syurga. Bagimu seluas bumi. Seluas bumi dah 10 kali ganda. Tuan-puan sekalian, berapa keluasan bumi? Berapa keluasan bumi? Kalau saya nak conteng sikit ni. Ini cerita tentang orang terakhir masuk syurga. Orang terakhir masuk syurga, tuan-puan sekalian. 3 kali lelaki merangkak. Hadis sahih ya. Merangkak. Lelaki merangkak ke syurga. Dia adalah terakhir. Yang terakhir. Berapa kali jumpa Allah? 3 kali jumpa Allah. Dia jawab apa? Syurga dah penuh. 3 kali jumpa Allah, jawab syurga dah penuh. Dia bukan tak nak masuk syurga, tapi syurga ni di luar pintu syurga pun dah nikmat sangat dah, tuan-puan sekalian. Keluar daripada neraka tu pun dah syukur sangat. Dia bukan sombong tak nak masuk syurga, tapi dia macam mungkin rasa terhina sangat. Hari-hari duk tengok orang lain keluar, dia tak keluar. Rupanya dia orang terakhir. Jadi dia membayangkan syurga dah penuh ni. Sebab bukannya rakyat dia je ni, bukan kampung je dia je masuk syurga ni. Dan bukan zaman dia je masuk syurga ni. Daripada zaman Nabi Adam, tak tahu berapa bilion manusia ni. Lalu kali ketiga dia kembali kepada Allah dengan menjawab, ya Allah, syurga dah penuh. Lalu Allah kata, pergilah kamu masuk syurga. Bagimu syurga kamu keluasan. Sebab dia cakap dah penuh, soalannya syurga tu sempit. Soalannya syurga tu tak muat dah nak masuk. Tetapi betapa hebatnya Allah. Untuk orang terakhir, paling banyak buat dosa. Ini kedudukan syurga paling rendah. Nabi kata, syurga paling rendah ni, iaitu apa? Bumi. Seluas bumi kali 10. Itu syurga bagi dia. Seluas bumi kali 10. Keluasan bumi. Keluasan bumi ialah 510.1 million kilometer. 510 juta kilometer persegi. Ya Allah, bumi keluasannya adalah 51.1 juta kilometer ya, bukan meter ya, kilometer. Jadi kalaulah kita esok dapat syurga, insya-Allah, ini yang syurga paling rendah, insya-Allah kita masuk syurga terus, insya-Allah. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma adkhilna jannah ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu tanpa dihisap, tanpa diazab ya Allah. Haramkanlah neraka untuk kami semua ya Allah. Buat ibu bapa kami ya Allah. Buat seluruh ahli keluarga kami, buat pasangan kami, buat sahabat-sahabat kami, buat semuanya ya Allah. Amin. Tuan-puan sekalian, Allahu Akbar. Kita tak boleh nak membayangkan kalau syurga yang orang masuk awal-awal tak tahu besar mana. Faham tak? Ini syurga last ni. Ni syurga paling rendah ni. Sebesar bumi kali 10. Okey, cuba buat kali 10 jadi berapa juta? 5,101 juta kilometer persegi. Ini 510. Jadi kalau kali 10, 5,101. ya ke? Kosong. Ya, 5,000. Betul. Betul. Confident je. 5 kali 10 jadi? 5 kali 10 jadi 5,101 juta. 5? 101. Kosong. Oh, tidak matematik. Jarak. Ha? Tak ada jarak 10. Lepas tu? 0 tak ada satu je. 0. Ya. Juta kilometer.
Maksudnya 5,000 juta. Oh, 5,000 juta tu banyak dah tu. 5,000 juta kilometer persegi. Ya Allah. Lepas tu rumah besar mana nak buat ni? Kalau syurga besar ni. Kita buat hotel terus. Ya, hotel ke rumah. Maksudnya rumah saja mungkin satu bumi murah rumah. Lepas tu kereta, bukan ni je kereta ni. Dah tahulah. Semua spot di dunia, semua berderet. Mungkin minta kereta saja ada 1,000 kereta. Dekat syarah hadis ni dia kata dunia kali 10. Mungkin bumi tu sambung dengan langit sekitar. Ada yang syarah kata bukan saiz bumi je tau. Ada yang kata bumi dan langit. Oi, lagi meremang. Tuan-puan sekalian, kita takkan boleh sampai ke langit. Langit tu tinggi. Langit tempat para malaikat, tempat para nabi. Manusia tak pernah sampai ke langit. Langit pertama tu, tak pernah. Nak kata bumi dengan langit tu, tak ada pun. Kalau kita cari maklumat, berapa jarak bumi ke langit, tak ada. Bumi ke angkasa, bumi ke planet sekian-sekian ada. Maksudnya langit ni berada di atas segala cakrawala, atas planet-planet Pluto semua atas lagi langit. Tuan-puan sekalian, ini adalah kiraan menurut ilmu kita yang sedikit. Kiraan di sisi Allah jauh lebih berganda. Ini untuk syurga bagi yang terakhir masuk syurga. Paling lama dia azab dan neraka. Syurga paling rendah, tuan-puan sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa sangat nikmat ni? Sebab itu tuan-puan sekalian, saya cuba kamu tunjuk ni. Saya nak cuba fokus pada pasangan ni. Ramai mana orang sekarang yang hadir sekarang, orang perempuan ke orang lelaki ni, dia tak dapat pun pasangan cantik handsome, dia tak dapat. Tak dapat pun. Maksudnya rupa biasa-biasa tapi sejuk mata memandang, suka senyum. Dia tak dapat akhlak mulia. Dapat suami yang pemalas, sebelum kahwin memang nampak rajin, lepas tu malas sangat. Isteri dapat isteri yang pengotor, dia pula kena bersih rumah, kalau tak memang kotor lah rumah. Lepas tu tak jujur, asyik cakap menipu. Kaya tak, memang susah. Asnaf, contoh. Saya bukan memandang hina asnaf ni. Asnaf mulia di zaman sahabat Nabi, zaman Rasulullah. Ramai asnaf berjuang agama Allah. Okey, nak tinggi tapi dapat comel. Okey, rajin tak dapat. Romantik, memang taklah Ustazah. Birthday tu kalau saya tak ingatkan, dia tak ingat. Itu pun dapat ucapan, dah syukur Ustazah. Pandai masak, memang tak Ustazah. Masak air kosong boleh menggelegak. Tu pun tanya lagi, nak gelegak macam mana ni? Berapa lama nak gelegak tu pun Ustazah tak lepas masak air kos. Contoh saya nak sebut. Tapi dia tetap hidup bersama. 20 tahun duduk bersama. Yang suami duduk komplain ni, masih lagi hidup sama 30 tahun, 40 tahun. Kadang jumpa makcik-makcik kahwin 40 tahun, mengungut lagi. Sabar je lah, dah 40 tahun hidup, adat je lah. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, saya nak sebut apa? Kita semua ada impian. Impian kita biasanya semua sempurna. Kan ada orang nak impian pasangan, tak nak insem, akhlak yang buruk-buruk je. Kalau boleh nak yang menipu. Lepas tu, pemalas. Mana ada orang letak impian negatif? Semua impian mesti yang positif dan yang sempurna, betul tak? Takkan ada nak rumah macam mana? Kau boleh nak rumah bawah jambatan ke, rumah-rumah, itu rumah impian saya. Itu memang tak normal lah. Jadi tuan-puan sekalian, nak sebutnya betapa besar nikmat iman. Saya nak sebut nikmat iman kita ni. Nikmat iman yang ada ni, yang Allah kekalkan sampai sekarang ni. Apa dia maksud saya ialah, walaupun kita tak dapat impian tu, impian ni tak dapat ni, sampai mati mungkin ada yang tak dapat, tapi kita tetap boleh menikmati rasa bahagia, rasa syukur, rasa boleh hidup. Kita boleh hidup. Kita tak ada bunuh diri macam orang yang tak ada Tuhan. Kita boleh hidup walaupun daripada 100 impian, baru 2 impian tercapai. Tapi kita tak rasa hidup kita malang teruk. Sebab apa? Kita dilatih oleh Allah, oleh Rasulullah. Kita diberikan keimanan, perasaan syukur dengan apa yang ada. Tak dapat suami yang handsome. Suami ni walaupun tak handsome, muka manis, syukur apa yang ada. Alhamdulillah, qanaah. Tak dapat suami yang akhlak mulia, tapi kurang-kurangnya tak adalah buruk sangat. Cuma dia macam tak reti bergaul, jadi nampak sombong. Orang ingat dia ni adalah orang yang angkuh. Tak apalah, maksudnya kereta. Awak tak dapat lagi Sports and Range Rover ni. Awak ada kereta apa? Azia. Awak ada Azia. Awak kereta apa? Ada motor. Tengok awak yang nak sport ni. Okey, baru ada motor. Awak mesti simpan duit ni. Pandai simpan duit ni.
Jadi jauh lagi ni motor nak pergi ke sport BMW ni, betul tak? Tapi dalam perjalanan ni, apa bekalan awak? Syukur apa yang ada. Awak syukur ada motor kan? Hari-hari dapat kerja apa semua, orang jam, awak paling bersyukur. Bila jam, awak yang paling terus depan, orang lain duduk belakang lagi. Maksudnya ada waktunya awak syukur ada motor. Dan awak nampak BMW impian awak tu duduk tepi pun, awak tengok je lah. Maksudnya bukan tengok dengan merau-rau, biarlah bela aku nak, tak. Sebab apa? Indahnya iman yang ada dalam hati kita. Allah beri kita rasa sabar, sangka baik. Allah beri kita rasa syukur, qanaah. Allah beri kita apa? Contohlah yang ni kan, kewangan. Kita nak bebas hutang, tapi banyak je hutang. Hutang rumah, hutang kereta, hutang personal loan, hutang macam-macam. Jadi, ramai mana orang mati tak dapat pun bebas hutang ni. Simpanan pun tak ada. Cukup makan je. Belum ada anak, lagi cukup makan. Yuran sekolah anak-anak, minta belanja sekolah. Saya kan, cikgu. Saya kata, cikgu berapa ni? Kalau duit belanja, RM7 lah paling kurang. Setiap hari kena bagi RM7. Itu sekolah rendah tu. Seminggu dah berapa? Iya. Itu baru seorang. Saya kata, okey. Satu makan pagi, sarapan. Lepas tu makan tengah hari. Lepas tu kan balik sampai petang ada kafar. Lepas tu petang makan. Itu pun minimum dia kata. Sebab contoh pagi RM2. Lepas tu makan tengah hari RM3. Itu pun nasi. Mana ada orang jual RM3 sekarang nasi dengan lauk? RM3. Lepas tu petang pula RM2. Tak ke RM7? Sebab itu ramai mana orang pergi sekolah, tak dapat duit sekolah. Memang kelaparan anak tu. Kalau cerita anak saya lah, memang ada beberapa orang kawan-kawan dia tak bawa duit langsung. Jadi makanan yang dibeli dia akan kongsi. Kadang orang lain kongsi. Memang tak bawa duit 1 sen pun. Memang tak ada duit. Memang orang miskin. Ramai sangat. Dah kalau RM7 kali 5 berapa? 35. Lepas tu kalau anak 5 orang? Berapa? 175. Itu baru sehari. Itu baru seminggu. Kali 4 pula. 4 minggu. Kadang 700. Itu hanya duit poket Itu hanya duit poket untuk makan. Belum cerita pasal keperluan itu, keperluan ni, kos pergi apa semua. Ya Allah, tuan-puan sekalian. Jadi nak dapat bebas hutang ni memang susah lah. Jadi dalam tempoh ni sampai mati pun tak dapat bebas hutang, tapi tetap gembira, ada waktu bahagia, ada waktu ni sebab syukur. Itu kata nikmat iman ni besar. Kalau kita tak tengok macam ni, kita tak tahu besarnya nikmat iman. Saya sebenarnya cerita pasal nikmat iman. Apa kaitan nikmat iman? Saya kata nikmat iman, saya nak sebut nikmat iman melebihi daripada semua nikmat ni. Rumah ni, nikmat kereta ni, nikmat iman melebihi daripada nikmat pasangan yang kita nak ni, nikmat nak pergi jalan-jalan ni, nikmat ni. Nikmat iman dan nikmat paling utama, kerana apa saja yang kita tak dapat di dunia, iman akan bersuara walaupun bukanlah kita faham tak faham, tapi iman itulah yang membawakan kita kepada apa? Perasaan redha, sangka baik kepada Allah untuk menuju kepada syurga yang kita kejar. Itu yang ayat orang yang penat-penat kerja. Tak apalah bang, kita penat di dunia, moga kita rehatlah nanti kat syurga. Bukankah ayat itu menyelesaikan semua rasa penat? Tak apalah bang, nak macam mana orang fitnah kita kat dunia bang. Kita nak bercakap pun nanti orang akan kata kita lagi, kita mempertahankan sekian-sekian. Tak apalah, nanti kat akhirat esok semua orang akan tahu kebenaran. Maksudnya apa saja tak selesai, yang tak capai, yang tak dapat di dunia, dia akan kita ada satu dimensi dalam otak kita ni. Kubur ada, akhirat ada, syurga neraka ada. Sebab tu kadang kita nak balas kejahatan orang, tak perlulah. Tak perlu. Orang buat buruk pada kita, orang buat jahat. Sebab apa? Kalau Allah yang membalas, Allah membalas lagi tepat berbanding kita. Okey, tuan-puan sekalian. Ini, nak tunggu bebas hutang ni. Tapi kita tetap, akhirnya apa yang kita buat dalam tempoh nak bebas hutang, kita beramal dengan doa. Betul tak? Macam-macam doa bebas hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal buhun, a'udzubika min ghabati daini wa qahri rijal. Kita duduk baca doa tu. Pasal orang dengar pula orang kata istighfar, astaghfirullah. Hari tu kan orang peli saya.
Oh, Ustazah Asma tu dia ngajar doa murah rezeki, dia sendiri kena tutup rezeki. Oh, Ustazah sendiri tak makbul doa. Ini kita panggil kata-kata orang yang jahil. Ataupun kalau dalam Al-Quran disebut kata-kata orang yang bodoh. Jadi Nabi pesan dalam Al-Quran disebut yang saya ada share tu, perkataan-perkataan orang bodoh ni jangan dilayan. Sebab kita terang macam mana pun dia tidak boleh dibijakkan, dicerdikkan. Tuan-puan sekalian, sebab itu antara saya respon, nikmat iman ataupun rezeki iman tu tak boleh nak dibandingkan pun dengan kamu bankrupt ke, kamu hilang nikmat apa pun. Sebab itu kita akan jumpa. Ini satu benda yang penting, kesihatan. Betul tak kita nak sihat? Betul tak kita nak sihat? Kita nak sihat, kau boleh sampai tua. Ini nikmat yang besar yang kita nak. Impian kita nak sihat sampai tua, sampai mati. Bayangkan ya, dia memang beramal. Tak apa, tak payah cari dek. Dia memang beramal. Dia memang baca doa untuk sihat. Dia pula jaga makanan. Exercise selalu. Dek, nampak tak yang atas ni? Kesihatan ni. Dia exercise selalu apa semua. Tapi tiba-tiba dia beritahu kanser. Ramai mana kita jumpa. Tiba-tiba serangan jantung. Lepas tu ramai mana yang stroke. Padahal dia exercise, dia itu, dia ini. Macam mana? Impian nak sihat, dia jaga makan, dia jaga ni. Sebab itu kita sebutkan nikmat iman jauh lebih besar daripada nikmat sihat. Sebab apabila orang yang nak sihat, lepas tu diuji dengan sakit, tapi dia tetap boleh lagi bersyukur dan sabar bila ada iman. Bila ada iman. Bila tiba-tiba didiagnose kanser, dah stage 3. Lepas tu, mula-mula stres, down, tak boleh terima, tapi iman itu akan healing, akan heal dia perlahan-lahan, hari demi hari, sampai dia keluar ayat, saya syukur saya diuji kanser. Kanser yang saya diberi tempoh. Ada orang tahu-tahu mati baru tahu kanser. Sekurang-kurangnya doktor bagi tahu saya ada tempoh 6 bulan. Jadi saya rasa macam diberikan peluang dan ruang yang cukup untuk saya perbaiki diri saya. Untuk saya mohon ampun dengan Allah, untuk saya pulihkan hubungan dengan manusia. Saya rasa lagi baik daripada saya mati mengejut. Sebab ada kawan saya mati mengejut. Lagilah saya tengok keluarga dia macam terkejut. Dia sendiri saya nampak tak sempat persiapan. Iman ini akan heal, akan beri impact tu. Itu saya kata nikmat iman, nikmat yang paling besar. Rizki ini rizki paling besar. Kita boleh dapat rizki rumah kita nak, rizki kereta kita nak, rizki travel, rizki ni. Tapi yang kita tak sedar, yang Allah dah beri daripada sejak kita lahir, nikmat iman. Kenapa saya sebut sejak lahir? Kamu kan lahir Islam. Bila masuk sekolah rendah, Ustaz cerita Nabi Musa kena kejar dengan Firaun. Lepas tu sampai depan Laut Merah. Sampai depan Laut Merah. Lepas tu Allah perintahkan supaya gunakan tongkat. Lepas tu laut terbelah dua. Lepas tu Nabi Musa dengan Bani Israel pun boleh menempuh jalan tu. Lepas tu tentera Firaun pun datang. Lepas tu Allah perintahkan supaya tutup balik laut. Ada tak di kalangan kamu 3 orang ni ataupun yang sedang mendengar ni, angkat tangan, cikgu, ustaz, tak logik lah laut terbelah. Mana boleh nak belah laut? Tak logik lah. Ustaz ni menipu lah, ustaz ni reka cerita. Mana boleh laut nak belah? Laut tu kan besar, laut tu kan dalam, tak tahu berapa ribu kaki. Macam mana laut boleh terbelah? Pernah tak awak petikaikan? Pernah? Saya Husna, Ustazah Munirah, Ustaz Akir tak menahan. Ada siapa pernah petikaikan bila ustaz cerita, okey nak cerita kisah Nabi Nuh, kapal yang boleh ombak setinggi gunung, banjir besar, apa semua. Cerita-cerita mukjizat yang pelik-pelik tu Allah beri kita daripada kecil. Bila dengar je percaya. Oh, hebat Nabi Musa, hebat Nabi Musa. Oh, bukan tu je, Nabi Musa ada mukjizat lain lagi. Ada boleh hidupkan orang yang mati. Oh, boleh boleh. Dengan ada cerita pasal lembu tu, ekor lembu tu sekian-sekian. Oh, hebat Nabi Muhammad boleh belah bulan. Tunjuk jari je bulan terbelah 2. Sebab apa tuan-puan sekalian? Sebab cerita itu cerita daripada Allah, cerita daripada Rasulullah. Dan masa kita kecil, kita tak ada pun maklumat yang cukup nak mengesahkan cerita tu. Tapi Allah beri kita keimanan apa? Percaya. Apa saja cerita daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi, percaya.
Ya. Oh, balik cerita pula dekat mak. Mak tadi dengar cerita pasal kisah Nabi Nuh, pasal Nabi Lut, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Muhammad. Yang pelik-pelik. Hebat macam tu kan. Itu iman tuan-tuan sekalian. Percaya. Sebab tu nikmat percaya ni bukan semua Allah bagi. Nikmat iman ni bukan semua Allah bagi. Ini rezeki yang besar. Bukan semua Allah bagi. Orang kafir bila dengar cerita-cerita ni, dia orang kata, bodoh lah orang Islam ni. Benda tu pun percaya. Tak logik langsung. Orang Islam ni dia kata inilah kumpulan manusia paling bodoh. Sebab kan cerita tak logik. Akhirnya dia orang buat filem. Betul tak? Dia orang buat macam-macam filem. Cerita pasal suasana Dajjal, Lord of the Ring, apa semua tu. Macam-macam filem yang buat office semua tu. Okey. Jadi faham tak? Apa yang saya nak sampaikan dengan besarnya nikmat iman. Melebihi daripada segala nikmat impian ni kalau tercapai. Dan hakikatnya impian-impian yang kita letak, walaupun tidak tercapai, tapi sebab ada nikmat iman, kita tetap boleh menikmati hidup ini dengan bahagia, dengan tenang, dengan kuat. Dan sebab apa? Iman itu bersuara bahawa kita ada syurga. Kita ada nikmat yang kekal abadi di syurga. Benda tu masuk dalam apa tu? Minda separa sedar. Kalau orang sebut dalam bahasa Inggeris tu, subconscious mind. So, dah masuk lama dalam minda separa sedar kita tentang syurga, tentang neraka. Sebab itu penting anak kita daripada sekolah rendah, daripada tadika, bersekolah menengah, memang belajar agama. Penting sangat tuan-puan sekalian, penting. Kita tak boleh cakap nanti bila dah besar, dah dewasa, dia pandailah cari agama. Tak. Nabi sebut apa? Ajarkan kalimah pertama kepada anak kecilmu, kalimah la ilaha illallah. Nabi sebut, itu hadis Nabi. Ajarkan kalimah pertama, akidah. Tak ada masalah kita ajar umi, ai, bola, tak apa. Tapi ajarkan juga kalimah tauhid la ilaha illallah. Maksudnya anak dalam buayan tu, baby tu, anak kecil tu dah diajar. Sebab itu orang dulu kalau ayat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul atau tidak? Sampai anak tu tak tidur-tidur. Yang tu kayu ni tidur. Tak tidur lagi. La ilaha illallah. Kalimah tauhid afdalul zikru la ilaha illallah. Sebab dia masuk dalam minda separa sedar, sampailah iman itulah sebenarnya yang melindungi kita selama ini. Iman inilah yang telah membuatkan kita kuat hari demi hari. Redha, sangka baik, terus berdoa kepada Allah. Masya Allah. Okay. Rasa puas hati tak kita boleh kupas ni? Puas hati kan? Dia ubah cara kita berfikir tau. Dia ubah cara kita melihat sesuatu. Jadi tak ada masalah kita nak ada impian. Tapi jika impian tak tercapai, kita tetap boleh bahagia. Sebab nikmat lebih besar daripada ni, ada nikmat iman. Okey, kita tolak tepi ni, kita nak masuk ke tadabbur surah An-Naba. Sekarang berapa orang ni yang tengok ni? Kamu senyap je. Campur semua. Ini jubah daripada galeri Ustazah Asma Harun. Ini memang AH ni, Asma Harun ni. Boleh pergi ke galeri Ustazah Asma Harun ni. Lebih kurang dalam 5K lah. Lebih kurang dalam 5K yang menonton. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Sekarang kita nak pergi kepada surah An-Naba. Kita pusing ke sini. Okey, saya tahu ini ramai juga cuti dan ramai juga yang bekerja. Alhamdulillah tuan-puan sekalian, kepada yang hadir, saya nak minta tolong sangat beberapa perkara. Kuliah kita ini percuma, tidak berbayar. Kita buat setiap pagi, Isnin sampai Jumaat, jam 7, kadang sampai jam 8, ke jam 8.30. Macam itulah mengikut kelaratan saya. Kebetulan hari ini adalah 1 Ramadan, jadi semangat tu berkobar-kobar. Cuma nak minta tolong, sekarang kita memang ada masalah engagement yang sangat merudum selepas ada beberapa isu sensitif, dan saya bukan reka-reka lah disekat, di-ban dan sebagainya. Benda tu ada proven lah, kita kata dari sudut teknikal isunya. Jadi ramai yang tak nampak live kita. Kalau dulu kita boleh capai 10K setiap hari, sekarang kita punya live dah 5K lebih. Itu pun dah banyak, syukur. Tapi kita nak teruskan semangat juang kita, nak menyebarkan seramai mungkin. Kita bukan nak kejar berapa jumlah. Kalaulah program maksiat, program-program yang lara, yang merosakkan manusia boleh capai yang tinggi, jadi kita kena berjuang lebih kuat lagi. Tuan-puan sekalian, insya-Allah sekarang pukul 8.30 saya berjuang di sini, sahabat berjuang di sana. Anda adalah ekspedisi, iaitu Excellent Pejuang Dakwah Cyber. Jadi insya-Allah
kita sama-sama kongsi pahala, sebarkan kebaikan. Jadi kepada sahabat di TikTok, anda boleh tekan tap-tap sampai 1 million kita punya likes. 1 juta sekarang berapa dah? Bukan. Ni. 600,000. Ada 400,000 lagi nak 1 million. Terima kasih yang bagi star. Tuan-puan sekalian, Dik, awak tolong padam tu sekejap. Padam. Sebelum kita masuk surah An-Naba, sempena 1 Ramadan yang mulia ni, tuan-puan sekalian, sempena 1 Ramadan, awak tak boleh buat kurus macam ni sangat sebab berapa kali dah terbalik. Tak apa, jarak jauh, sama-sama sendiri sebab dia bukan live depan muka saya. Sebabnya supaya mudah awak bergerak. Okey, tuan-puan sekalian, saya sebelum meneruskan, saya nak meminta sahabat-sahabat semua memberikan sokongan kepada usaha yang kita lakukan setiap hari di bulan Ramadan, iaitu memberi makan kepada asnaf fakir miskin. Dik, ambil telefon Ustazah tu. Okay. Subhanallah, sekarang secara jujurnya sahabat-sahabat semua, kita semakin mencabar, semakin hari semakin mencabar untuk kita mendapat infak ataupun sumbangan orang ramai. Ada banyak faktor, kita tak salahkan juga orang ramai. Satunya kekangan ekonomi, kegawatan ekonomi dengan kos sara hidup yang tinggi, masing-masing tak seperti dulu kan. Jadi banyak perubahan hidup. Yang kedua, bila banyak isu-isu yang melibatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga kan orang mula tidak percaya kepada NGO contohnya, mula tak percaya kepada orang-orang yang membuat kutipan dana. Namun tuan-puan sekalian, kalau fikir hati saya dan nak fikir mudah, subhanallah, kita tutup terus je NGO Sahabat Amal Care supaya, subhanallah tuan-puan sekalian, menutup itu jauh lebih mudah daripada meneruskan. Contohlah, akaun boleh ditutup, staf boleh dialihkan kepada bahagian-bahagian perniagaan. Kita tak perlu lagi susah payah buat kerja menyantuni orang memerlukan. Kerja itu susah tuan-puan sekalian. Pergi ke rumah, sediakan makan minum, uruskan banyak sangat pengurusan yang diperlukan, banyak tenaga kerja yang diperlukan untuk menyampaikan dan menggerakkan dana sumbangan orang. Lepas tu belum lagi sangkaan-sangkaan fitnah-fitnah sebarang buruk yang memberikan gambaran yang sangat negatif terhadap diri saya secara khusus. Sebab orang tak kenal tim, orang tak cakap tim, orang akan cakap saya. Orang tak ingat NGO tu nama apa, tapi orang tahu itu NGO Ustazah Asma. NGO ni kita dah buka daripada tahun 2020, aktif. Kita buat infak bantuan orang ramai dalam dan luar negara. Tapi tuan-puan sekalian, walaupun kita pernah buat keputusan, tak apalah setakat ni je kot, kita tak mampu nak menongkah arus fitnah ataupun arus sangkaan buruk ataupun suara-suara macam-macam tuan-puan sekalian. Tetapi fikirkan, berapa hari sebelum Ramadan, kelang kabut saya kata aktifkan balik, sebab bila masuk permohonan untuk asnaf fakir miskin, terutamanya di Sabah dan Sarawak, saya memang rasa tak mampu untuk kata tidak kepada mereka yang mohon. Contoh ni demi Allah, demi Rasulullah, wallahi wa tallahi wa billahi, kita bukan mewujudkan suasana ni. Saya kongsikan ni, tuan-puan sekalian, saya kongsikan contoh. Ini permohonan daripada seorang hamba Allah ni, saya tak bacakan nama. Tapi dalam grup ini ada saya dengan Ustaz Tengku, suami saya. Beliau ni adalah seorang ustaz di pondok daripada Sempurna. Kami pernah jumpa, bahkan kami pernah pergi Sempurna ni. Kami pernah, memang dah lama, kita dah 4 tahun. Tahun ini ada tahun keempat. Kita dah membantu tahun 2021, 22, 23. 3 tahun berturut-turut kita memberikan infak hampir 100,000 untuk makan berbuka puasa khas untuk perkampungan ustaz ni. Itu pun tak cukup lagi. Saya bacakan ini message yesterday, semalam. Semoga Ustazah Asma dan Ustaz Tengku sihat-sihat selalu. Maaf mengganggu. Ustazah, kami mau tanya, tahun ini masih ada ke sumbangan Ustazah untuk pack iftar bagi masyarakat fakir miskin dan asnaf di Sempurna macam tahun-tahun sebelum ini, 2021, 22, 23, yang Ustazah pernah bagi setiap bulan puasa? Kalau masih ada Ustazah, kami harap sangat Ustazah dapat bantu. Sebab sumbangan iftar ini memang untuk kawasan-kawasan tertentu di Sempurna yang sangat dhaif, yang mana sebahagian anak-anak diorang hanya makan sisa makanan dari tong sampah. Tuan-tuan sekalian,
Ini anak orang Islam kita masih makan sisa makanan daripada tong sampah, kutip makanan daripada tong sampah, dan asnaf yang hanya makan sekali dalam sehari. Jadi harapnya di bulan puasa ini diorang dapat makanan yang lebih sedap sedikit untuk memudahkan diorang menunaikan puasa dengan lebih rasa bahagia. Dan kalau ada sumbangan lebih lagi, kita akan agihkan di beberapa madrasah dan surau kampung yang ada ramai penduduk asnaf sempurna. Suami saya pun balang, insya-Allah akan dibantu semampunya untuk sumbangan asnaf dan fakir miskin. Lepas tu, beliau pun sebut, kalau ikutkan mulai esok, hari ni nak mula. Tapi saya perlu pengesahan daripada pihak ustaz. Ia tidak. Dan beberapa pek sehari yang kita boleh bagi. Ini adalah video yang sebelum ini kita yang boleh nampak. Ini ada video lama kita sahabat Amal Care. Naik naik bot. Ini diorang yang buat. Naik bot pergi hantar makanan. Nampak ya? Okey. Lepas tu, ini pun ada lagi. Alhamdulillah, syukur sangat. Ini video dari kampung Bangau. Antara perkampungan atas air yang paling miskin dalam Malaysia. Perkampungan atas air paling miskin dalam Malaysia. Tuan-puan sekalian, Dik tolong tulis sekarang semua maklumat. Nombor telefon, nombor akaun, apa sahaja, nama pertubuhan. Tolong jap Dik, bagi maklumat. Kita nak tunjukkan. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kami pernah pergi beberapa kali ni Sabah Sarawak ni. Kan, lepas tu pergi melawat rumah atas air. Bila kita tanya kenapa dia orang duduk atas air, sebab dia orang tak ada kampung, dia tak ada darat. Faham Dia orang tak ada darat. Dia orang tak boleh nak duduk pun kat darat. So itulah sumber pencarian dia. Dan bukan selalu ada musim-musimnya. Lepas tu kita pun bincang, kita cakap, lepas tu ini gambar lama-lama. Kalau tuan-puan nampak. Agihan yang setiap tahun, dah 3 tahun. Tahun ni kalau kita bagi tahun keempat. Ini pelajar-pelajar, nampak tak? Ini pelajar madrasah yang sangat dhaif, duduk dalam sebuah rumah kayu. Satu bilik tu, satu bilik kecil, dia orang tidur berhimpit-himpit. Nampak tak ni? Ini kalau dia orang nampak Tengok sahabat Amal Care. Nampak Okey. Ini gambar-gambar bagi makan pada asnaf, fakir miskin dan sebagainya. Lepas tu ada yang bila dapat makanan ni, tuan-puan sekalian, ini gambar yang lama-lama ni. Ini semua wakil mereka, lepas tu mereka budak-budak tafiz. Mereka ini memang orang-orang yang betul-betul miskin, susah, kelaparan, anak-anak makan pada sisa buangan, kutip daripada tong-tong sampah. Subhanallah. Okey. Jadi, selingan sempena satu Ramadan Al-Mubarak ini, satu Ramadan ini tuan-puan sekalian, saya merayu sangat, bukan untuk saya. 1 sen pun kami takkan ambil tuan-puan sekalian. Kita dapat sumbangan pada tuan-puan sekalian, kita terus hantar. Orang ini orang yang boleh dipercayai. Ini adalah seorang guru pondok. Ini adalah orang yang kami jumpa, kami tengok sendiri, kami lihat sendiri, kami pernah pergi sempurna naik bot dan sebagainya. Mereka umat Islam yang taat, umat Islam yang baik, umat Islam yang solat, umat Islam yang puasa. Tak kiralah siapa, tak payah petikaikan mereka itu siapa dan sebagainya. Mereka kebanyakan adalah rakyat kita yang masih makan daripada sisa tong sampah, yang makan sekali sehari saja. Kau tengok tubuh badan mereka, kurus kering, anak-anak mereka pun sama. Dan mereka kalau dapat makanan ni pun kadang satu pack kongsi 3-4 orang. Sebab kita boleh bagi satu rumah satu makanan, itu pun mereka berkongsi. Kalau untuk seorang kadang mereka bahagi 2 untuk sahur pula. Dan kebanyakan mereka ni buka puasa je, sahur tak ada makanan. Jadi kita hari ini berlebih-lebih makanan. Kuih berlebih-lebih. Bagi makan kat masjid macam banyak makanan. Jadi untuk mencapai tujuan puasa, memahami periknya orang-orang yang miskin, kelaparan, kadang-kadang tak tercapai. Sekiranya kita tidak memberi, tak bersedekah, tak infak, tak wakafkan harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, subhanallah, saya merayu bagi pihak asnaf fakir miskin. Kalau fikir tuan-puan sekalian, lebih senang saya ngajar je, tak perlu nak buat kerja-kerja membantu orang susah. Sebenarnya bermula daripada mana sampai kami buat NGO, kami uruskan NGO semua ni? Ia bermula daripada apa? Daripada ramainya orang minta bantuan dengan kami. Bermula pada COVID 2020. Yang hilang kerja, yang anak nak sekolah, yang anak sakit, yang mak sakit, yang miskin, yang tak ada makan minum. Akhirnya kami bantu dulu semampu yang boleh. Akhirnya kami tak mampu dah nak bantu. Kami sendiri pun macam cukup-cukup makan kan. Maksud saya cukup-cukup makan untuk survive dengan staff yang ramai.
Akhirnya kita bina NGO tu pada Mac 2020. Lepas tu alhamdulillah kita bantu ramai dah asnaf kita gembirakan. Kita jadi orang tengah kepada penyumbang untuk sampaikan sumbangan. Jadi tuan-puan sekalian, diharapkan anda masih percaya untuk kami menguruskannya. Anda masih percaya untuk kami menguruskannya. Saya sebut dekat suami on the way, bang, kita kena buat. Kita kena cari dana walaupun kita rasa macam nanti orang akan sekian-sekian. Tak apa. Sebab apa? Allah Maha tahu apa yang kita buat. Memang kita hantar duit ni kepada orang-orang yang memerlukan. Kita akan hantar kepada sana. Ramai yang gembira. Tuan-puan sekalian, kita nak bacakan hadis Nabi yang berkaitan dengan beri makan orang berbuka puasa. Besar sangat pahala. Mungkin itulah pahala puasa yang kita diterima Allah. Iaitu pahala puasa orang-orang yang susah ni. Pahala puasa orang-orang yang sangat dhaif ni. Ini maklumat. Okey, pusing dik. Infak Ramadan sahabat amal care itu ya. Dah confirmkan maklumat ni dengan ustaz semua dengan tim sebab dia orang duk confuse nak masuk tabung mana, tabung yayasan ataupun tabung NGO. Ni daripada accountant. Okey. Jadi tuan dik awak tak payah gerakkan, ni je kena gerakkan ni. Awak ni. Kamera awak kena belakang lagi dik. Rapat sangat tau. Okey, tolong ambil reference ni. Lepas tu anda boleh tulis infak iftar. Okey. InsyaAllah, ya Allah, bukakanlah pintu hati para penyumbang untuk menyumbang berapa pun jumlah, ya Allah. Ya Allah, murahkanlah rizki kepada seluruh para penyumbang, ya Allah. Murahkanlah rizki para penyumbang, ya Allah. Murahkanlah rizki para penyumbang. Murahkanlah rizki para penyumbang, ya Allah. Ya Allah, murahkanlah rizki para penyumbang, ya Allah. Ya Allah, hilangkanlah segala keluh kesah, kesedihan, ujian. Angkatlah ya Allah kesakitan, ya Allah, berikanlah kesembuhan. Ya Allah, berikanlah syurga firdausmu, ya Allah. Berikanlah kurniakanlah syurga firdausmu tanpa dihisap, tanpa diazab buat para penyumbang, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami, ya Allah, untuk membantu orang-orang yang sangat memerlukan, orang-orang yang sangat mengharapkan, orang-orang yang sangat kelaparan, ya Allah. Bantu kami untuk berikan mereka sedikit kebahagiaan di dunia ini, ya Allah. Kerana kami yakin bahawa apa yang kami buat ini, ya Allah, akan mendatangkan kembali kebahagiaan untuk kehidupan kami dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu hati. Ya Allah, lindungi kami daripada segala fitnah, sangkaan buruk dan lain-lain, ya Allah. Ya Allah, bantu kami, ya Allah. Bantu kami, ya Allah. Bantulah para penyumbang, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat semua boleh tabung Ramadan. Untuk makluman, kita sebenarnya dah agihkan banyak telekung infak yang kita wakafkan daripada galeri sendiri. Kalau siapa yang nak bagi wakaf, anda boleh guna tabung yang sama sebenarnya. Anda boleh je anda nak. Sebenarnya OMPay tu dah ready belum? Sebab dalam sebenarnya ada OMPay, ada orang memang nak OMPay sebab senang, tekan boleh link terus ke account bank. Macam ni kan nak buka account bank, lepas tu nak masukkan nombor account dia, leceh sikit. Sebab leceh orang jadi hang. Jadi kita sebenarnya dah minta tim berapa lama untuk siapkan OMPay tu. Tuan-puan sekalian, anda boleh sebenarnya boleh tuliskan reference untuk iftar contoh. Anda boleh juga tulis iftar tu buka puasa. Anda boleh juga tulis contoh. Ini saya sebut tak perlu tulis wakaf ni, tak perlu tulis contohnya sebab kita ada buat agihan telekung. Mereka juga memerlukan wanita. Kalau tak ada telekung solat tu, mereka tak boleh nak solat. Ada rumah yang telekung berkongsi satu untuk semua telekung. Lepas tu ada yang mereka minta adalah Al-Quran. Wallahu a'lam. Tetapi yang paling utama kita nak infak iftar ni lah. Lepas tu anda boleh juga sebut fi sabilillah. Sebab ada pihak, ada berapa ramai sangat yang minta, Ustazah kami nak baiki sikit je dalam 4,000, 5,000, nak baiki surau yang dhaif sangat, ada nak baiki tiang macam-macam lah. Okey, itu fisabilillah tuan sekalian. Lepas tu anda boleh tulis yang kelima, iaitu umum. Maksudnya sebab dia bolehlah kalau ada keperluan iftar mana yang diperlukan. Lepas tu umum ni termasuklah untuk bantuan Aidilfitri. Ya, macam tu. Kita setiap tahun sebenarnya kita buat
infak untuk Aidilfitri, kita bagi baju raya dekat asnaf fakir miskin. Setiap tahun kita buat. Cuma tahun ni memang kita slow down dengan pelbagai sebab. Jadi tuan-puan sekalian, masya-Allah, ini dah dia pertubuhan sahabat amal prihatin Negeri Sembilan. Kita tak boleh nak buat nama sahabat amal care tu sebab dia tak boleh bahasa Inggeris. Ada sebab tu akhirnya nama dia pertubuhan sahabat amal prihatin Negeri Sembilan. Jadi walaupun sebut Negeri Sembilan, tapi dia sebenarnya untuk satu Malaysia. Dan bahkan kita tolong misi Ghana, misi Kemboja, misi Afrika. Ada banyak misi luar negara kita buat dah. Siapa yang selalu dah follow saya lama, jadi tuan-puan sekalian, untuk hari ini, masya-Allah, kita minta sahabat-sahabat boleh simpan, boleh hubungi nombor telefon ni 010303. Ini bila kita tunjuk macam ni, nanti down lah ni. Kita punya reach, kita kena sekat. Salah, kena ban. Tu yang saya kata, ada banyak isu yang kita selalu kena ban. Orang yang tak nak kena ban, tak ada masalah engagement, tak boleh share benda ni. Jadi, tapi kami buat juga. Lepas tu susah payah pula nak naikkan balik engagement. Sebab kita perlukan medium ni untuk cari dana. Okey, jadi tuan-puan sekalian, insya-Allah kita sama-sama berjuang membantu. Inilah golongan yang akan diberikan nikmat syurga berganda-ganda. Mereka yang membantu orang susah, fakir miskin, memberi makan orang yang kelaparan, insya-Allah. Okey. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Nabi SAW bersabda, boleh tunjuk saya dah. Dah snap semua ya? Macam mana respon orang ramai? Dah snap. Ya. Ya, maksudnya respon dia orang macam insya-Allah, berminat, support, alhamdulillah. Okey, jom. Terima kasih ya. Andalah sahabat-sahabat seperjuangan yang ikhlas sama-sama daripada dulu sampai sekarang. Yang dah ikuti saya 4 tahun, 5 tahun, anda tahu segala pergerakan kita, misi-misi banjir, misi bencana alam, macam-macam kita buat. Masya-Allah, semua itu kita tak mampu buat tanpa sokongan tuan-puan sekalian, tanpa infak dan sumbangan tuan-puan sekalian. Tolong sebarkan juga ya kepada sahabat-sahabat dan kena buat satu ayat lengkap balas komen tu Dah. Okey. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka puasa, maka dia mendapat pahala seumpamanya tanpa kurang sedikit pun daripada orang yang berpuasa tersebut. Man fatara sa'iman kana lahu mislu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imi syai'an. Subhanallah, tuan-puan sekalian, yang saya sebut sempurna sabar tu, kalau kita bagi sehari 100 pack, kos dia RM10 satu pack. Kalau kat Malaysia ni harga barang kita kata naik, dekat Sabah Sarawak lagi tinggi. Kalau tak percaya, anda memang beza semua harga. Kan kalau kita beli produk, harga Malaysia lain, Semenanjung lain, harga Sabah Sarawak lain. Dia mesti mahal. Jadi sebab itu automatik barang-barang kat sana lebih mahal. Jadi kalau tahun lepas kita dapat RM7 satu pack, tapi tahun ini RM10 satu pack. Jadi itu termasuk kos pengangkutan, mereka kena naik bot, upah orang, semualah, masak apa semua. Jadi dia bukan hanya, jangan kira kos tu kos ayam, kos daging, kos itu saja ataupun kos beras, tak. Dia termasuk kos pengangkutan, pengagihan, upah-upah orang, semua tuan-puan sekalian. Jadi RM10 itu kiranya harga yang berbaloi lah untuk sekali hidangan makan berbuka. Tuan-puan sekalian, kalau ustaz pondok ni minta, ustazah kalau dapat untuk 200 pack, kalau RM10 kali 100 dah 1,000. Kalau sebulan 30,000, betul? 30,000. Kalau kita nak bagi 200 pack sehari, kita memerlukan 60,000. 60,000. 60,000 sehari 2,000, jadi sebulan Ramadan 60,000. Itu kalau 200 pack. Tapi yang memerlukan sebenarnya lebih pada 1,000. Cuma mereka buat jadual. Hari ni 100 siapa dapat? 100 esok rumah lain pula. 100 esok rumah lain. Dia buat giliran macam tu. Kalau nak bagi kepada semua penduduk kampung Islam, ada beberapa kampung tu memang tak cukup. Yang mereka mampu buat adalah mungkin dalam satu bulan Ramadan tu orang yang sama boleh dapat makanan sekali dua saja. 3 kali makan berbuka. Yang lain tu sebab dia orang terpaksa buat giliran. Jadi dia tanya kita berapa kita boleh bagi sehari. Kalau kita kata 200, lebih ramai yang dapat. Kalau 300, lebih ramai yang dapat. Jadi anda sendiri boleh congak tu kiraan tu. Berapa ustazah ni perlukan untuk bagi ni.
Jadi kita memerlukan, kalau satu bulan lebih kurang 100,000, kalau kita nak bagi 300 pack makanan kepada asnaf, fakir miskin, dhaif, yang betul-betul miskin, yang kita yakin bahawa mereka akan berbuka puasa dengan makanan yang kita beri. Kalau kita bagi pada orang yang sederhana atau orang kaya, belum tentu dia akan makan dengan makanan yang kita beri. Betul tak? Belum tentu dia akan makan dengan makanan yang kita beri. Dia pun ada makanan dia. Dia pun ada selera dia. Dia pun ada jemputan lain juga. Contoh, sekarang ni bulan Ramadan, dia jadi bulan pembaziran yang paling besar. Makanan paling banyak dibuat adalah bulan Ramadan. Jadi subhanallah tuan-puan sekalian, kita gembirakan hari mendatang, iaitu hari akhirat kita di syurga dengan kita menggembirakan asnaf pada hari ini, insyaAllah ya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, sama ada beri makan berbuka ataupun bersahur, maka dia akan diberikan pahala puasa orang tersebut tanpa mengurangi sedikit pun. Maksudnya, bukannya pahala puasa orang tu jadi separuh kat kita, separuh kat dia, tak. Dia pun dapat pahala puasa penuh dan kita pun dapat pahala puasa penuh dia. Jadi yang bagusnya, yang syukurnya, yang gembiranya, yang bertuahnya kita adalah kalau kita memberi makan seorang, jadi hari tu kita bukan hanya selesai dan dapat pahala puasa kita seorang, tapi dapat puasa 2 orang. Kalau setiap hari kita bagi seorang makan, jadi kita dapat pahala puasa 30, bukan 30 hari Ramadan, 60 hari Ramadan. Sebab kita pun dapat pahala puasa orang yang kita beri makan tu. Jadi tuan-puan sekalian, saya puasa dah tak larat sebab dah 2 jam saya cakap non-stop daripada pukul 7 sampai pukul 9, dan saya ada beberapa rakaman yang penting yang saya perlu selesaikan juga hari ini. Saya nak minta maaf walaupun sebenarnya dah ready. Nampak tak dah ready? Surah An-Naba dah ready dah ni. Nak bincang surah An-Naba ni, kita dah study sikit, kita dah buat research sikit, kita dah ready dah ni. Tapi saya mohon maaf, gini, minta maaf banyak-banyak. Maafkan saya. Walau bagaimanapun, alhamdulillah hari ni kita dapat banyak perkongsian ilmu kan. Daripada awal sampai akhir ada motivasi iman namanya. Kita ada motivasi iman. Kita ada banyak cakap bab akidah tadi. So kita bukan live kosong. Kita bukan tak ada perkongsian ilmu. Banyak dah ilmu kita dapat hari ini, alhamdulillah. Maka janganlah rasa macam ralat ke, rasa macam ustazah ni sekian-sekian. Saya buat mengikut kadar kemampuan saya. Jadi insya-Allah, sebab hari ni dah selesai cerita pasal infak. Saya ni pasal infak ni daripada petang semalam, malam tadi sampai sebelum subuh. Sebelum subuh bangun tidur je saya duduk WhatsApp team. Apa cerita pasal infak kita ni, orang miskin perlukan ni, orang lapar ni. Duduk WhatsApp sana sini. Saya kata live pagi ni, tolong readykan semua maklumat yang diperlukan. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan anda berikan infak iftar, telekong, Al-Quran, fisabilillah, infak umum, apa sajalah. Tapi insya-Allah portion paling besar kita gunakan adalah untuk iftar, berbuka puasa. Mohon maaf salah dan silap. Jumpa pagi besok. Wallahualam. Selamat berpuasa hari yang pertama. Kita kena kejar target semua. Target sendiri, target masing-masing. InsyaAllah. Semoga Ramadan ini Ramadan yang terbaik, terindah insyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Tak apa. Kasih. Ada yang minta ke? Tak ada. Tak ada. Okey.